Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Marati Mokhtar akan membentangkan kajian saya makna denotatif dan konotatif simpulan bahasa dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat. Kertas kerja ini juga ditulis bersama Puan Mazizah Mokhtar dan Puan Cik Suryani Kifli. Kami semua daripada Pusat Permata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia. Sorotan kajian yang akan saya lakukan, kita akan melihat pada pendahuluan, kajian lepas, metodologi kajian, dapatan kajian, kesimpulan, penghargaan dan rujukan. Bahasa membawa makna dan fungsi yang tersendiri. Fungsi dan makna ini misalnya untuk mengujarkan perasaan, pendapat, luahan hati dan rasa, berkomunikasi dan menyampaikan tujuan. Salah satu medium yang digunakan untuk berkomunikasi ialah penggunaan peribahasa dan simpulan bahasa. Simpulan bahasa amnya berada di dalam peribahasa Melayu yang popular digunakan. Dalam simpulan bahasa, terdapat dua makna yang mendasari makna. Makna yang pertama ialah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ialah makna yang dikaitkan dengan makna yang tersurat atau makna dasar atau asal. Makna konotatif ialah makna yang dikaitkan dengan nilai sama ada secara positif atau negatif menurut Rohana Jaafar et al. 2015. Pelajar pintar dan berbakat, Malaysia mempunyai sekumpulan individu yang boleh dikategorikan sebagai individu pintar dan berbakat menurut Nuriyah Muhammad Isyad 2009 dan sebuah model pembangunan pintar dan berbakat bersepadu yang telah dijadikan panduan untuk memupuk nilai kepintaran murid-murid yang dikenali sebagai pintar dan berbakat di Malaysia. Sekarang ini, pelajar-pelajar ini sedang mengikuti pengajian di Kolej Permata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Permata Pintar Negara di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Kajian lepas. Saya telah melihat beberapa kajian-kajian lepas mengenai simpulan bahasa. Antaranya adalah Faiz Nur Azman dan Wan Muna Rozana Wan Muhammad 2022 yang melihat kepada pembangunan modul pengajaran simpulan bahasa analisis keperluan guru. Dalam kajian mereka mendapati kaedah gambar oleh guru merupakan kaedah yang paling berkesan. Selain itu, guru juga telah memastikan keadilan diberikan terhadap murid melalui pengajaran mengikut tahap aktiviti serta bahan yang disandarkan mengikut kesediaan minat dan profil murid. Seterusnya, Siti Almira Jonteng et al. 2021 dalam kajiannya bertajuk Perlambangan Tangan dalam Simpulan Bahasa Melayu. 11 simpulan bahasa yang bertemakan perangai, sikap dan perbuatan. 5 simpulan bahasa bertemakan untung, nasib dan sia-sia. 1 bertemakan ilmu pengetahuan dan pelajaran. 5 bertemakan hal-hal kehidupan. 1 bertemakan keadaan dan perbandingan dan 1 simpulan bahasa bertemakan hal pemerintahan dan adat negeri masih dibina pakai sehingga kini. Pengkaji menggunakan pendekatan semantik inklusif dan mengaplikasikan dalam kerujuk silam RRS dengan berpandukan data korpus dalam pangkalan korpus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Seterusnya, Muhammad Khairul Anam Ishak dan Wan Muna Rozana Wan Muhammad 2021. Dalam tajuk kajian mereka, penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran PDP Simpulan Bahasa Melayu Tahap 1 Sekolah Rendah Analisis Pragmatik. Hasil dapatan didapati terdapat 19 simpulan bahasa yang telah dikesan di dalam buku teks. Setiap simpulan bahasa ini dapat dikelaskan kepada nilai-nilai murni dalam falsafah pendidikan kebangsaan seperti kerajinan, 6 kekerapan, kasih sayang, 5 kekerapan, berdikari, 4 kekerapan, hormat menghormati, 2 kekerapan, kesederhanaan, 1 kekerapan dan kesyukuran, 1 kekerapan. Pengkaji menggunakan kaedah analisis pragmatik iaitu Theory Relevance oleh Speber dan Wilson 1986 dan rangka rujuk silang oleh Kempson 1986. Dan seterusnya kajian oleh Muhammad Khairul Anam Ishak dan Wan Muna Rozana Wan Muhammad 2021 dalam tajuk kajian mereka Asimilasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Simpulan Bahasa. Kajian ini menurut pengkaji hanya menemui 5 nilai-nilai murni yang diasimilasikan di dalam
pengajaran dan pembelajaran simpulan bahasa berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan. Pengkaji juga memberikan saranan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk mengambil inisiatif bagi menambah simpulan bahasa yang berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan bermula daripada PDP di tahap sekolah rendah lagi. Kajian pengkaji Marty binti Mohtar et al. 2024. Kajian saya memfokuskan kepada pemahaman makna denotatif dan konotatif simpulan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat. Terdapat kelainan dalam kajian melibatkan penggunaan simpulan bahasa dan kajian yang akan saya kaji adalah tentang pengetahuan dan pemahaman pelajar pintar dan berbakat mengenai makna denotatif dan makna konotatif dalam simpulan bahasa, dan juga perbezaan juga dapat dilihat di mana kita melibatkan responden iaitu pelajar pintar dan berbakat. Metodologi kajian. Soalan-soalan selidik melibatkan pemahaman makna denotatif dan makna konotatif simpulan bahasa telah diberikan kepada pelajar iaitu sebanyak 8 soalan. Antara makna denotatif dan makna konotatif bagi simpulan bahasa yang ditanya ialah kaki bangku, ibu ayam, makan suap dan anak ikan. Untuk nombor 3, medium yang digunakan adalah Google Form secara atas talian. Responden melibatkan pelajar tahap 1 yang berumur 15 hingga 16 tahun yang belajar di Kolej Mata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia seramai 36 pelajar. Dapatan kajian. Okey, dalam dapatan kajian saya telah membahagikan dapatan pemahaman makna denotatif dan makna konotatif untuk beberapa simpulan yang dikaji. Okey, yang pertama adalah pemahaman makna denotatif dan makna konotatif simpulan bahasa kaki bangku. Berdasarkan dapatan data, pemahaman makna denotatif simpulan bahasa kaki bangku sebanyak 69.4% menjawab dengan tepat, iaitu penahan tongkat bagi tempat duduk. Manakala makna konotatif simpulan bahasa kaki bangku sebanyak 100% pelajar menjawab dengan tepat, iaitu bermaksud tidak pandai bermain bola. Seterusnya, pemahaman makna denotatif dan makna konotatif simpulan bahasa ibu ayam. Berdasarkan dapatan data, pemahaman makna denotatif simpulan bahasa ibu ayam sebanyak 100% menjawab dengan tepat, iaitu induk atau ibu kepada anak ayam. Manakala makna konotatif simpulan bahasa ibu ayam sebanyak 88.9% pelajar menjawab dengan tepat, iaitu bermaksud perempuan yang menjadi penjual wanita untuk dijadikan wanita yang tidak elok. Seterusnya, pemahaman makna denotatif dan makna konotatif simpulan bahasa makan suap. Berdasarkan dapatan data, pemahaman makna denotatif simpulan bahasa makan suap sebanyak 71% menjawab dengan tepat, iaitu makanan yang perlu disuap. Manakala makna konotatif simpulan bahasa makan rasuah sebanyak 100% pelajar menjawab dengan tepat, iaitu bermaksud terlibat rasuah. Yang terakhir, dapatan kajian pemahaman makna denotatif dan konotatif simpulan bahasa anak ikan. Berdasarkan dapatan data, pemahaman makna denotatif simpulan bahasa anak ikan sebanyak 100% menjawab dengan tepat, iaitu anak ikan kecil yang menetas melalui telur ikan. Manakala makna konotatif simpulan bahasa anak ikan sebanyak 91.7% pelajar menjawab dengan tepat, iaitu bermaksud lelaki muda yang mempunyai hubungan dengan wanita yang lebih tua. Kesimpulan, secara keseluruhannya, jawapan yang dipilih pelajar merupakan jawapan yang tepat mengenai pemahaman denotatif dan konotatif simpulan bahasa Melayu. Kepelbagaian pemahaman makna denotatif dan konotatif simpulan bahasa perlu diperkembangkan kepada semua generasi pelajar, tidak mengira umur, kerana dengan ini penggunaan simpulan bahasa tidak akan luput walaupun negara sedang mengejar pembangunan moden. Penghargaan. Penyelidikan ini disokong oleh Geran Dana Pendidikan Pusat, Pusat Pemata Pintar Negara, Universiti Kebangsaan, nombor geran jenis pintar Sengkang 2022/026. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan kajian ini, di mana saya banyak menggunakan jurnal untuk membentangkan dan membincangkan kajian lepas yang dilakukan oleh pengkaji mengenai simpulan bahasa serta beberapa rujukan untuk melibatkan kapitalan pintar cerdas dan berbakat dan sebagainya.
Sekian, terima kasih.